Selamat pagi kepada pelajar-pelajar sejarah tingkatan 2 yang akan menduduki PMR tahun depan. Apa khabar semua sekali? Apa khabar semua sekali? Alright. Dan saya ucapkan selamat datang untuk pelajar-pelajar yang pertama kali menonton video kelas sejarah hari ini. Dan jangan risau tentang peperiksaan pagi tadi, saya tahu. Peperiksaan petang tadi, contoh. Peperiksaan semalam, peperiksaan minggu depan, peperiksaan bulan hadapan, peperiksaan akhir tahun, dan khas, of course, peperiksaan tahun depan PMR. Jangan risau kerana Cikgu Kumar sentiasa bersama di sisi anda di YouTube dan di Facebook. Okey, tips soalan-soalan peperiksaan akan saya berikan semasa saya mengajar. Okey, dan yang penting sekali, anda harus baca buku teks terlebih dahulu sebelum menonton video saya. Tetapi jangan risau, relax. Okay. Jika anda belum baca buku teks, anda masih boleh menonton video saya. Video saya iaitu ada student call daripada Melaka beritahu saya, call saya, beritahu, mengatakan, cikgu, saya suka menonton dan mendengar mata pelajaran sejarah Cikgu Kumar sambil makan muruku, katanya. Dan saya rasa itu idea dia, itu pandangan dia, dan dia kata itu pun dah cukup dah untuk menghadapi peperiksaan. Jadi video saya cukup untuk anda mendengar dan menonton. Itu pun sudah cukup dah. Konsep itu pun amat saya setuju, dan itu pun saya pun jadikan sebagai satu skrin khas untuk pembukaan setiap tuition. Jadi anda boleh menonton dan mendengar sambil makan keropok, muruku ataupun apa saja. Tetapi tetap boleh anda boleh sediakan dengan buku teks anda, dan yang baiklah, yang baik anda boleh ataupun yang untuk kesenangan anda, jika anda ada buku teks bersama anda, bersama kertas dengan pen, sambil anda boleh menonton video saya, dan anda boleh mengulang kaji buku teks anda bersama Cikgu Kumar. Di mana saja anda berada. Senang kan? Yang pastinya anda semua akan mendapat A+ confirm dalam PMR nanti, ikut sejarah tingkatan 2 bersama Cikgu Kumar di YouTube. Di Facebook, video amat terhad. Jadi semua video akan dimuat naik ke YouTube pada bila-bila masa. Jadi student yang subscribe YouTube sahajalah yang mendapat video terkini dari Cikgu Kumar. Okey. Saya seperti biasa. Siapa saya? Alright. Saya rasa sudah daripada Melaka mengatakan, saya Cikgu Kumar. Yes, terima kasih, saya Cikgu Kumar yang mengajar home tuition untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 1 hingga tingkatan 5, iaitu untuk student yang tinggal dari Perlis hinggalah ke Kuala Lumpur. Saya mengajar home tuition untuk student di Kuala Lumpur, untuk anak-anak yang anak-anak yang orang-orang yang berada contoh di Kuala Lumpur, call saya untuk mendapatkan perkhidmatan saya untuk mengajar tuition. Jadi saya pun pergilah. Ini adalah permintaan sebab saya sudah buat sejak 2010. Dan saya juga mengajar kelas tuition sejarah untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 5 secara percuma di YouTube seperti sekarang. Untuk anda semua di seluruh Malaysia, di mana anda boleh menaik tuition sejarah percuma, dan anda bolehlah download tuition terkini di mana berpuluh-puluh tuition mata pelajaran sejarah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5, semuanya adalah percuma. Cuma anda perlu subscribe channel saya untuk mendapatkan kelas tuition ataupun untuk mendapatkan tuition bab sejarah mengikut tingkatan yang terbaru atau terkini. Seperti biasa, saya ingin tanya kabar. Apa kabar pelajar-pelajar di Melaka? Apa kabar dari pelajar-pelajar dari Sabah? Yang amat saya suka, pelajar-pelajar dari Sarawak, Terengganu, Kelantan, Pahang, Kedah, Perlis, Pulau Pinang. Student daripada Johor, apa kabar? Student daripada Kelantan, apa kabar? Okey. Dan yang terbaik, yang banyak sekali menonton video adalah student daripada Pulau Pinang, yang banyak menonton, yang subscribe video saya, di mana saya galakkan
di mana saya galakkan semua student subscribe YouTube channel saya. Jika anda subscribe, anda boleh dapatkan kelas tuition terkini dalam semua tingkatan, termasuk kuis untuk semua tingkatan, semua bab, soalan-soalan ramalan yang terkini dan teknik-teknik menjawab soalan untuk semua tingkatan terus ke email anda jika anda subscribe. Okey, jadi sentiasa subscribe YouTube Cikgu Kumar. Alright, okey. Semangat positif saya adalah andalah para pelajar yang terbaik di Malaysia yang mengikuti kelas sejarah Cikgu Kumar. Okey, minggu lepas ramai student daripada Terengganu, Perlis dan Melaka call cikgu untuk mendapatkan video terkini sejarah tingkatan 5, dan saya katakan subscribe dan anda boleh, di mana email anda akan menunjukkan video terkini. Jadi anda klik saja email itu dan terus anda boleh pergi ke YouTube dan anda boleh download dan menonton, save dan sebagainya di televisyen, di mana video saya semuanya dibuat dalam bentuk HD HD, jadi anda boleh menonton di televisyen. Okey, baik. Minggu lepas kita telah belajar sejarah tingkatan 2 bab 4, iaitu kekayaan ekonomi Sarawak mendorong penjajahan keluarga Brooke. Bagus sekali. Dan minggu ini, wahai kawan-kawan kita semua, marilah ramai-ramai seluruh Malaysia duduk berbincang di depan komputer, di depan laptop, di depan iPhone, di depan apa saja phone untuk sejarah tingkatan 2 bab 5, iaitu kekayaan ekonomi Sabah menarik minat syarikat Borneo Utara British atau SBUB, iaitu nota-nota penting. Okey, sebelum kita mulakan kelas hari ini, saya ingin katakan untuk setiap bab yang kita belajar akan saya sediakan kelas khas untuk cara-cara objektif, kelas untuk soalan-soalan struktur, kelas untuk soalan-soalan esei untuk setiap bab, iaitu untuk tingkatan 2. Jadi sentiasa mengunjungi tuition sejarah percuma. Okey, baik, kita mulakan kelas hari ini, iaitu sejarah tingkatan 2 bab 5 yang bertajuk kekayaan ekonomi Sabah menarik minat syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB. Okey, walaupun ramai student tanya saya, cikgu mana bola sarkas, cikgu mana bola sarkas. Ini saya punya. Okey, saya masih belum pandai lagi buat juggle macam sarkas tu, tapi saya cuba untuk menggembirakan anda. Okey, pap, yes. Tapi kena buat secara berterusan. Okey, berterusan. Okey, saya akan terus berusaha untuk membuat secara berterusan. Okey, seperti biasa sebelum kita mulakan kelas, tarik nafas. Tenangkan fikiran anda, concentrate bab 2 hari ini, sejarah. Okey, bayangkan ataupun ini adalah tempat anda di mana anda ada komputer, buku dan sebagainya di depan anda, dan anda belajarlah bersama saya. Okey. Tarik nafas. Saya masih tak boleh lupa kalau student mengatakan, cikgu, tarik nafas untuk siapa? Untuk cikgu kah? Untuk kami? Saya kata untuk semua. Alright, untuk semua di mana saja anda berada. Okey, cukup. Baik, kita mulakan. Okey, baik, kita mulakan bab 5, kekayaan ekonomi Sabah menarik minat syarikat Borneo Utara British SPUB. Okey, satu, kita tengok sekarang penyerahan wilayah Sabah kepada SPUB. Apakah SPUB? Yes. Boleh student sesiapa boleh tolong saya? Apakah nama penuh untuk SPUB? Yes, syarikat Borneo Utara British. Okey, iaitu satu, kita tengok penyerahan wilayah Sabah kepada SPUB. Soalannya, kenapakah jika soalan berbunyi kenapakah penyerahan wilayah Sabah kepada SPUB? 1.1 adalah negeri Sabah di bawah Kesultanan Brunei dan Sulu. Kenapakah negeri Sabah di bawah Kesultanan Brunei dan Sulu? Kita tengok sekarang. Asalnya di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Okey, kemudiannya Sultan Brunei menyerahkan pantai timur dan utara Sabah kepada Sultan Sulu kerana membantunya mematahkan pemberontakan di Sabah. Okey. Poin ketiga, Sabah dikenali sebagai Borneo Utara. Bagus. Nama Sabah digunakan apabila Borneo Utara menyertai Malaysia. Sabah dikenali negeri di bawah Bayu. Okey, ini adalah negeri Sabah
di bawah Kesultanan Brunei dan Sulu. Kita tengok lagi sebab-sebab lain penyerahan wilayah Sabah kepada SBUB adalah kerana pengaruh pedagang barat sebelum kedatangan ataupun pemerintahan Syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB, iaitu Sabah tumpuan pedagang barat. Sabah tumpuan pedagang barat. Bukan saja di Sabah, setiap negeri pedagang atau pelabur menjadi tumpuan di negeri masing-masing. Tapi kita tengok sekarang peristiwa atau perkara-perkara yang menjadi pedagang datang ke Sabah. Okey, Sabah tumpuan pedagang barat kerana kedudukannya strategik dan kekayaan hasil buminya. Okey, jadi ini menarik minat pelabur barat. Sultan Brunei memberi konsesi tanah di Sabah dan wakil Amerika Syarikat, iaitu siapa nama wakil Amerika Syarikat pada masa itu? Yes, C.L. Moses, dengan tempoh penyewaan selama 10 tahun. Moses kemudiannya menjual konsesi tersebut kepada siapa? Okey, kepada The American Trading Company yang diketuai oleh J.W. Torrey dan rakannya T.B. Harris. Ialah dua orang rakannya. Okey, jadi J.W. Torrey, pedagang Amerika Syarikat yang ada di Hong Kong, Hong Kong. Jadi mereka sudah tahu tentang kekayaan hasil bumi di Sabah. Jadi J.W. Torrey gagal. Okey, J.W. Torrey gagal memajukan tanaman kopi dan tebus di Kimanis, Sabah. Jadi kegagalan ini menyebabkan Torrey menjual haknya kepada Baron von Auerbach, iaitu seorang konsul Austria di Hong Kong. Jadi Baron von Auerbach hadapi masalah modal. Okey, hadapi masalah modal. Beliau meminjam wang daripada syarikat Alfred Dent dan Edward Dent, iaitu pedagang British di Hong Kong. Jadi Auerbach dan Dent ingin menubuhkan sebuah syarikat Borneo Utara. Okey, jadi Governor Labuan. Siapakah Governor Labuan pada masa itu? Iaitu W.H. Thrasher. W.H. Thrasher. Bunyi macam teacher. Jadi W.H. Thrasher. Okey, saya ulang sekali ya. Governor Labuan pada masa itu iaitu W.H. Thrasher bersetuju membantu Auerbach memperbaharui tempoh bajakan daripada Sultan Brunei yang telah tamat dengan syarat syarikat yang ditubuhkan oleh Auerbach diletakkan di bawah kekuasaan British. Okey, ini adalah dan ada lagi Sultan Brunei. Sultan Brunei setuju untuk memperbaharui pajakan dengan Auerbach dan melalui perjanjian. Okey, mereka berperjanjian. Baginda serahkan tanah antara Teluk Kimanis dan Sungai Sibuku. Oleh sebab sebahagian wilayah Sabah di bawah Kesultanan Sulu, Auerbach dan menandatangani satu lagi perjanjian dengan Sultan Jamalul Alam, Sultan Sulu. Okey, jadi Sultan Sulu serahkan Sungai Padasan dan Sungai Sibuku. Sungai Padasan ke Sungai Sibuku. Jadi ini adalah 13 sebab pengaruh pedagang barat sebelum kedatangan syarikat Borneo Utara British. Syarikat Borneo Utara British. Okey, kita tengok lagi sebab-sebab lain adalah penubuhan SBUB. Jadi hasil daripada Auerbach, Dent, Sultan Brunei, Jamalul Alam dan sebagainya, wujudlah penubuhan syarikat Borneo Utara British. Okey, tengok sekarang, jika soalan berbunyi terangkan penubuhan syarikat Borneo Utara British, student boleh terangkan, kita akan bincang bersama. Dan lagi senang, mengapakah penubuhan syarikat Borneo Utara British? Okey, siapakah yang menubuhkannya? Okey, ini semua soalan-soalan objektif yang sering keluar dalam peperiksaan. Mudah saja. Okey, kita tengok sekarang penubuhan
syarikat Borneo Utara British. Tetapi kalau soalan berbunyi, terangkan dengan padat. Terangkan dengan padat. Okey, terangkan dengan apa yang anda tahu tentang penubuhan syarikat Borneo Utara British. Okey. Tahun 1880, Overbeck menjual semua haknya kepada Alfred dan Edward Dan. Okey, jadi Dan menubuhkan Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad. Saham syarikat pula dijual kepada syarikat British bagi menambahkan modal perniagaan. Bagi mengukuhkan kedudukan, persatuan berusaha dapatkan piagam diraja daripada kerajaan British. Tahun 1881, kerajaan British menganugerahkan piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad. Dan tahun 1882, iaitu selepas tahun kemudian, syarikat dinamakan Syarikat Borneo Utara British. Jadi, melalui piagam, Syarikat Borneo Utara British memberi kuasa mentadbir Sabah. Jadi mereka mula berkuasa mentadbir Sabah. Sabah. Jadi Sir Rutherford Alcock. Okey, saya ulangi. Sir Rutherford Alcock menjadi presiden pertama dan Alfred Dan dilantik sebagai pengarah urusan. Jadi British memperluaskan pengaruhnya dan menghalang kuasa barat lain bertapak di Sabah. Dalam tahun 1888, Syarikat Borneo Utara British menandatangani perjanjian perlindungan Borneo Utara yang menjadikan Sabah negeri naungan British, dan British bertanggungjawab hal ehwal Sabah. Ini semua adalah poin-poin dalam menerangkan penubuhan Syarikat Borneo Utara British. Okey. Dan iaitu penyerahan wilayah Sabah kepada Syarikat Borneo Utara British. Satu, kita telah bincang tentang negeri Sabah di bawah Kesultanan Brunei, Kesultanan Brunei dan Sulu, dan juga pengaruh pedagang barat sebelum kedatangan atau pemerintahan SBUB. Dan kita tengok sekarang penubuhan SBUB, kita telah bincang bersama, iaitu penubuhan SBUB. Dan satu lagi poin yang perlu kita bincang ialah syarat pemberian piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad. Syarikat Borneo Utara British tidak boleh serahkan Sabah kepada siapapun tanpa persetujuan kerajaan British. Syarat satu. Syarat nombor dua, Syarikat Borneo Utara British menerima nasihat daripada kerajaan ataupun perlu menerima nasihat daripada kerajaan British. Tidak boleh menerima sebarang nasihat daripada negara-negara lain. Syarat ketiga, Syarikat Borneo Utara British melantik pentadbir daripada pegawai yang diakui oleh kerajaan British. Syarat nombor empat, Syarikat Borneo Utara British hendaklah memerintah Sabah dengan adil. Okey. Syarat kelima, Syarikat Borneo Utara British hendaklah memelihara agama, adat resam dan undang-undang penduduk tempatan. Ini semua adalah syarat pemberian piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad. Okey, 5 poin ABCD, 4 poin, 4 poin yang memberikan sebab ataupun dalam konteks penyerahan wilayah Sabah kepada Syarikat Borneo Utara British. Jadi satu, negeri Sabah di bawah Kesultanan Brunei dan Sulu. Lepas itu pengaruh pedagang barat sebelum kedatangan Syarikat Borneo Utara British dan penubuhan Syarikat Borneo Utara British, dan syarat pemberian piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British. Maksud saya Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad. Berapa syarat? Bagus, 5 syarat. Okey, kita tengok sekarang sistem pemerintahan Syarikat Borneo Utara British. Jika soalan mengatakan bagaimanakah sistem penubuhan Syarikat Borneo Utara British? Okey, satu, sistem pentadbiran Gabenor. Kita tengok sekarang bagaimanakah sistem pentadbiran Gabenor ini. Satu, diketuai oleh siapa? Sudah daripada Sabah beritahu saya. Sekarang kita bincang tentang negeri Sabah. Saya nak tahu, okey, sudah daripada Sandakan beritahu saya. Diketuai oleh siapa? Yes, dari adalah Gabenor. Okey, Gabenor pertama Syarikat Borneo Utara British siapa? W.H. Thatcher. Okey, jadi beliau dilantik oleh pengarah syarikat dengan persetujuan kerajaan
British. Gabenor dibantu oleh Majlis Penasihat. Jadi Majlis Penasihat terdiri daripada siapa? Satu, Setiausaha Kerajaan, Bendahari dan Ketua Pasukan Keselamatan. Sandakan Pusat Pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Penubuhan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pos, Jabatan Buruh, Jabatan Polis, Jabatan Kewangan dan Jabatan Tanah dan Ukur. Lembaga Pengarah Syarikat Borneo Utara British menubuhkan kontijen polis Dayak dan membina barak polis di Sandakan untuk mengawal keselamatan. Mengawal keselamatan dan keamanan. Okey. B, poin kedua dalam konteks sistem pentadbiran Syarikat Borneo Utara British ialah Organisasi Pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Sekarang kita tengok bagaimanakah Organisasi Pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Jika soalan bertanya, pada pandangan anda, adakah Organisasi Pentadbiran Syarikat Borneo Utara British telah mengubah ekonomi Sabah? Contoh, bagaimana anda perlu menerangkan? Sebelum anda menerangkan sebab-sebab itu, anda perlu mengetahui bagaimanakah Organisasi Pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Okey, satu, kedudukan teratasnya ialah siapa? Lembaga pengarah. Tugasnya bertanggungjawab kepada semua pemegang saham Syarikat Borneo Utara British. Jadi kita tengok sekarang jelas menunjukkan apabila disebut pemegang saham, jadi Syarikat Borneo Utara British lebih kepada konsep ekonomi, lebih kepada konsep pentadbiran ekonomi. Jadi satu, lembaga pengarah, tugasnya bertanggungjawab kepada semua pemegang saham Syarikat Borneo Utara British. Nombor dua, Gabenor. Okey, apakah tugas Gabenor? Tugas Gabenor dibantu oleh Majlis Penasihat dan Setiausaha Kerajaan, mendapat nasihat pentadbiran dari Majlis Penasihat. Gabenor dan Majlis Penasihat bertanggungjawab kepada lembaga pengarah di London. Saya ulangi lagi sekali, apakah tugas-tugas yang dibuat oleh Gabenor ialah dibantu. Okey, beliau dibantu oleh, jadi beliau duduk dibantu, jadi dinasihati, jadi dibantu Majlis Penasihat dan Setiausaha Kerajaan. Jadi sentiasa bersama dengan Gabenor dan mendapat nasihat pentadbiran dari Majlis Penasihat. Gabenor dan Majlis Penasihat bertanggungjawab kepada lembaga pengarah di London. Okey, organisasi yang ketiga adalah ketua jabatan. Okey, ketua jabatan, semua orang tahu apakah tugas ketua jabatan. Okey, di bawah terletak di bawah Setiausaha Kerajaan. Okey, contohnya apa dia? Contoh jabatan-jabatan seperti Jabatan Pos, apalagi? Yes, Jabatan Buruh. Student dari Bersabah beritahu saya. Okey, Jabatan Polis, Kewangan, Tanah Ukur, Tanah dan Ukur. Resident. Okey. Resident, tugas resident tu apa dia? Boleh student beritahu saya? Student dari Melaka beritahu saya, apakah tugas resident? Apa yang kita bincang dalam pentadbiran organisasi SPUB, iaitu terletak di bawah Setiausaha Kerajaan dan menjadi ketua pentadbir di bawah peringkat residensi. Di bawah presidensi itu adalah tugas resident. Anda perlu tahu bahawa resident ada di setiap negeri di Tanah Melayu, di Semenanjung dan juga contoh anda boleh beritahu di Perak, Selangor dan sebagainya. Dan resident juga mengikut sistem British perlu ada resident. Jadi resident terletak di bawah Setiausaha Kerajaan, menjadi ketua pentadbir di bawah residensi. Okey, pegawai daerah sekarang. Okey, tugas sebagai pegawai daerah tu apa dia? Jika soalan objektif, selalunya macam inilah soalan objektif. Kamu kena pandai-pandai mencari jawapan yang tepat. Okey, apakah tugas sebagai pegawai daerah semasa penubuhan ataupun semasa pemerintahan Syarikat Borneo Utara British? Okey, salah satunya ialah ketua pentadbir di bawah peringkat daerah dan berperanan sebagai magistrate, pemungut cukai, okey, bendahari daerah, pegawai buruh dan ketua pentadbir semua jabatan di peringkat daerah. Itu adalah pegawai daerah. Okey, sekarang ketua anak negeri adalah salah satu ketua tugas di Sabah. Di Sabah. Jadi untuk iaitu menjaga keamanan ataupun hal ehwal atau kebajikan masyarakat tempatan. Jadi tugasnya adalah menjaga keamanan, mengurus pembahagian tanah,
mengutip cukai dan memajukan pertanian. Okey, itu adalah tugas sebagai ketua anak negeri. Dan akhir sekali, ketua kampung. Okey, ketua kampung menguruskan hal ehwal kampung, menjaga keamanan, membantu memajukan perdagangan, melapor kepada pegawai daerah tentang kes kecurian, wabak penyakit dan menjaga keselamatan kampung. Okey, sekarang kita sudah tahu 7 tugas, iaitu dalam organisasi pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. 1 teratas adalah lembaga pengarah, kedua adalah governor, ketiga adalah ketua jabatan, 4 adalah residen, 5 adalah siapa? Tolong bagi tolong saya. Okey, pegawai daerah, dan 6 adalah ketua anak negeri, dan last kali 7 adalah siapa? Okey, ya. Ketua kampung. Okey. Sekarang kita berbincang sekarang tentang sistem residensi. Sistem residensi. Okey, dibahagikan kepada residensi. Okey, dibahagikan kepada beberapa residensi. Kenapa dibahagikan kepada beberapa residensi sedangkan di Semenanjung setiap negeri ada 1 residen? Kenapa? Boleh beritahu saya? Yes, tepat sekali. Saya rasa itu daripada student dari Pulau Pinang, iaitu banyak. Sabah adalah satu negeri yang besar. Jadi walaupun terletak hutan dan belantara masyarakat kaum yang banyak dalam pendalaman, jadi perlu ada beberapa residensi. Okey, jadi untuk mudahkan urusan pentadbiran. Okey, setiap residensi dibahagikan kepada daerah. Jadi mulanya 2 residen, iaitu residensi Pantai Barat dan Pantai Timur. Lepas itu tahun 1935 4 residensi, iaitu residensi Pantai Barat, Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Okey, akhirnya berapa residensi? Betul, iaitu 10 residensi. Setiap daerah diketuai oleh pegawai daerah berbangsa Eropah. Jawatan timbalan penolong pegawai daerah diperkenalkan dan disandang oleh penduduk tempatan. Ini adalah satu tugas yang penting yang perlu diberikan kepada penduduk tempatan. Okey, sekarang kita tengok penglibatan anak tempatan dalam pentadbiran. Soalannya, kenapakah anak-anak tempatan dilibatkan ataupun dimasukkan dalam pentadbiran Syarikat Borneo Utara British? Okey, tengok sekarang. Ketua anak negeri bergelar orang kaya-kaya atau dalam short form OKK. Okey, OKK membantu pegawai daerah. Okey, membantu pegawai daerah. Contohnya OKK siapa? Haji Muhammad Arsyad, ketua anak negeri, menganggotai pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Okey, diberi surat kuasa. Okey, diberi surat kuasa uruskan hal ehwal tempatan di kampung. Ketua kampung digelar, apa dia tu? Boleh student daripada Terengganu beritahu saya? Digelar? Yes, digelar orang tua. Dan penglibatan peribumi dalam pentadbiran di peringkat daerah dan kampung kerana memahami adat dan budaya masyarakat tempatan. Jadi, dan juga Syarikat Borneo Utara British tidak mampu menggaji ramai Eropah kerana masalah kewangan. Okey, oleh sebab masalah kewangan inilah yang menyebabkan British melibatkan anak tempatan dalam pentadbiran. Okey, jadi siapa yang terlibat? Ketua anak negeri bergelar orang kaya-kaya membantu pegawai daerah. Contohnya OKK Haji Muhammad Arsyad, ketua anak negeri, menganggotai pentadbiran Syarikat Borneo Utara British, diberi surat kuasa hal ehwal masyarakat tempatan. Di kampung, ketua kampung digelar orang tua, itu pun orang tempatan. Penglibatan peribumi dalam peringkat daerah dan ketua dan kampung kerana memahami adat istiadat budaya masyarakat tempatan, khasnya dalam menterjemahkan pelbagai bahasa dalam kaum itu. Jadi perlu ada pegawai-pegawai yang dihaskan untuk diberikan kepada masyarakat tempatan supaya senang penterjemahan itu, penterjemahan ataupun language translator itu dapat diserahkan ataupun dapat diterangkan kepada pegawai atasan. Salah satu sebab penglibatan anak adalah dikatakan Syarikat Borneo Utara British
tidak mempunyai kewangan yang kukuh, jadi mereka tidak dapat menggaji ramai pegawai Eropah, jadi mereka menggunakan masyarakat tempatan. Okey. Jadi, tengok lagi sistem kehakiman. Okey, sistem kehakiman. Jadi, tadi kita tengok tentang nombor 2, iaitu sistem pentadbiran syarikat Borneo Utara British, iaitu pertamanya adalah tentang sistem pentadbiran kabinet, lepas itu organisasi pentadbiran syarikat Borneo Utara British, dan kita pun telah pun bincang bersama tentang sistem residensi dan juga penglibatan anak tempatan dalam pentadbiran. Sekarang kita tengok sistem kehakiman syarikat Borneo Utara British. Bagaimanakah sistem kehakiman dijalankan semasa pentadbiran syarikat Borneo Utara British? 1. Undang-undang barat dan undang-undang tempatan dijalankan, okey, secara paralel, secara serentak. Okey, di mana ada masalah mereka menggunakan kedua-keduanya. Okey, jadi mahkamah magistrate dan mahkamah anak negeri. Jadi mahkamah anak negeri diketuai oleh ketua anak negeri. Okey, jadi kita tengok sekarang mahkamah magistrate. Okey, mengendalikan kes berat seperti kes bunuh, pencolekan dan rompakan, dan dihakimi oleh pegawai daerah. Betul lah, pegawai daerah. Okey, sekarang kita tengok mahkamah anak negeri. Bagaimana pula sistem mahkamah anak negeri? Mengendalikan kes peribumi yang berkaitan dengan undang-undang Islam dan hukum adat. Hakim dilantik daripada kalangan ketua anak negeri yang arif dalam bidang agama Islam dan adat, dan juga bangunan mahkamah dibina di mana? Di Sabah. Salah tempat dibina mahkamah dibina tu student daripada Kota Kinabalu beritahu saya. Okey, jadi Jesselton adalah tempat di mana bangunan mahkamah dibina. Okey, tengok lagi kita sudah bincang 5 poin, 5 poin yang berkaitan dengan sistem pentadbiran syarikat Borneo Utara British, iaitu sistem pentadbiran kabinet dan organisasi pentadbiran syarikat Borneo Utara British. Okey, lepas itu kita bincang tentang sistem residensi dan penglibatan anak tempatan dalam pentadbiran dan sistem kehakiman. Okey, kita tengok sekarang perubahan ekonomi di bawah pentadbiran syarikat Borneo Utara British. Jika soalan mengatakan, adakah dengan adanya syarikat Borneo Utara British telah berlaku perubahan ekonomi dan telah memajukan Sabah? Bolehkah terangkan? Contoh, terangkan sejauh mana yang anda tahu tentang syarikat Borneo Utara British yang telah membangunkan ekonomi Sabah. Jika soalan berputar belik dan sebagainya, adakah anda tidak boleh menjawab? Jika anda baca, anda ikuti video saya, anda boleh menjawab dengan tepat. Tidak ada masalah, sebab ini adalah poin-poin penting. Okey, tengok sekarang perubahan ekonomi di bawah pentadbiran syarikat Borneo Utara British. 1. Pembaharuan ekonomi. Jadi, mengeksploitasi kekayaan hasil tradisional Sabah, menguasai pertanian, pembalakan dan perlombongan. Okey, jadi SPUB atau Syarikat Borneo Utara British mengeluarkan mata wang pertamanya. Jadi mereka mengeluarkan mata wang pertamanya untuk mengukuhkan ekonomi dan juga mengeksploitasi kekayaan hasil kekayaan tradisional Sabah, menguasai pertanian, menguasai pembalakan dan menguasai perlombongan. Okey, ini adalah dalam konteks pembaharuan ekonomi. Yang kedua pula ialah hasil tradisional. Okey, bagaimana pula hasil tradisional di Sabah? Apakah hasil tradisional yang ada di Sabah? Apakah masalah-masalah yang mereka hadapi? Contoh, menyumbangkan. Jadi, hasil tradisional menyumbangkan kewangan syarikat Borneo Utara British. Contoh, student daripada Kedah beritahu saya, apakah hasil tradisional yang telah menyumbang kewangan syarikat Borneo Utara British? 1. Sarang burung. 2. Sagu. 3. Rotan. 4. Pokok lanut. 5. Trepang dan sirip ikan hiu. Okey, ini semua adalah sumber kewangan ataupun hasil tradisional yang menyumbang kepada mengukuhkan ekonomi syarikat Borneo Utara British. Jika soalan objektif mengatakan hasil tradisional yang telah menyumbang kewangan syarikat Borneo Utara British, A. Rotan, B.
Apa dia? Ikan bilis. C. C. Ikan kembung. D. Bagi tolong saya. Okey. D. Apa dia? Udang. Okey. E. E adalah E adalah, okey, katakan E tak ada. Okey, dalam ABCD saya rasa tidak ada E. Okey, ABCD saja. Jadi A adalah rotan, B adalah ikan bilis, C adalah ikan kembung, D adalah apa ni? Adalah beras. Okey, jadi apakah menyumbang kewangan syarikat Borneo Utara adalah? Jawapan adalah A, rotan. A, rotan. Jadi anda perlu tahu, menyumbang kewangan syarikat Borneo Utara berdiri iaitu sarang burung, sagu, rotan, pokok lanut, trepang dan sirip ikan hiu adalah tradisional. Sarang burung contoh adalah ekspor tradisional yang penting untuk Sabah, dan berikut adalah rotan. Longgokan rotan dicari oleh siapa? Penduduk tempatan dan penduduk dari hutan. Di sini mengusut penduduk dari hutan, dari penduduk yang tinggal di kawasan perhutanan. Hasil rotan diekspor dalam bentuk perabot, tikar dan tongkat, dan juga yang paling saya minati adalah siapa pun tahu tentang pokok lanut. Pokok lanut, 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 dikenali sebagai abaka, manila, hemp atau Musa Textiles. Pokok lanut hidup meliar di kawasan pamah dan lembah. Gentian pokok lanut dijemur dan diproses menjadi tali kapal, diekspor ke mana? Ke Eropah. Jadi kita sekarang membincang tentang pembaruan ekonomi di bawah syarikat pentadbiran syarikat Borneo Utara British, iaitu pembaruan ekonomi dan hasil tradisional. Okey. Pokok sagu atau rumbia, okey, yang famous, salah satu hasil tradisional adalah sagu atau rumbia, iaitu hidup subur di kawasan berpaya dan di muara sungai, dan syarikat Borneo Utara British galakkan usahakannya secara komersial, dan sagu mentah diekspor ke negara di mana contoh Singapura dan Eropah. Jadi pokok sagu atau rumbia juga adalah menyumbangkan kewangan kepada syarikat Borneo Utara British. Selain daripada itu adalah hasil laut. Hasil laut seperti trepang, sirip hiu dan mutiara diusahakan oleh masyarakat Bajau. Trepang mendapat permintaan tinggi di negara di mana? Di China. Jadi hasil laut. Memang saya sendiri pernah banyak kali pergi ke Sabah, dan saya juga pernah makan makanan laut di Sabah. Satu perairan cantik di Sabah, lautnya dalam sangat jelas, dan yang menarik sekali, makanan lautnya murah. Makanan lautnya amat murah. Seafood, contoh udang galah itu semua adalah amat murah kalau dibandingkan dengan Semenanjung. Ini menunjukkan bahawa banyak hasil laut di Sabah. Okey, dan juga wujudnya masalah hasil tradisional. Masalah dalam menghasilkan hasil tradisional. Jadi apakah masalah yang hadapi? Iaitu membebankan rakyat dengan pelbagai cukai. Dan seperti cukai tanah, cukai kepala, lesen perahu dan senjata. SUB menggunakan pendekatan ini untuk mengatasi masalah kewangan mereka. Soalan saya kepada semua pengkaji sejarah dan juga kepada student, kenapakah cukai dibebankan kepada orang yang tidak mampu memberi cukai? Itulah soalan saya. Mula-mula sebelum kedatangan syarikat Borneo Utara British dikuasai atau diperintah oleh pemerintah lain. Selepas pemerintah lain itu tidak mampu dan diberi kuasa, ataupun syarikat Borneo Utara British mengambil alih. Apabila mereka mengambil alih, mereka menggunakan pendekatan yang menyiksakan masyarakat, iaitu mengenakan cukai kepada yang miskin. Kenapakah mereka tidak mengenakan kepada pelabur-pelabur? Kenapa pula rakyat menjadikan mangsa, sedangkan rakyat adalah orang yang production, yang productivity kepada
kepada syarikat Borneo Utara British. Kenapa pula masyarakat tempatan yang tidak tahu tentang kewangan itu pula dikenakan cukai kepala, cukai perahu dan cukai senjata? Okey, inilah soalan saya. Jadi ini adalah satu pendekatan untuk syarikat Borneo Utara memberi alasan yang mengatakan bahawa syarikat Borneo Utara British menggunakan pendekatan ini untuk mengatasi masalah kewangan mereka. Oh, jika mereka menggunakan cukai daripada masyarakat tempat ini, bolehkah mereka mengatasi masalah kewangan mereka? Kan? Jadi ini satu persoalan. Okey. Jadi hasil tradisional adalah salah satu penyumbang kepada syarikat Borneo Utara British. Satu iaitu kita tahu bahawa sagu, rotan, pokok lanut, trepang dan ikan hiu, dan kita pun telah bincang tentang rotan, pokok lanut, pokok sagu, rubia, hasil laut dan masalah pengeluaran tradisional. Dan sekarang kita tengok hasil pertanian. Okey, hasil pertanian. Sabah memang kaya dengan hasil pertanian. Jadi, poin kedua dalam pembaruan ekonomi di bawah pentadbiran syarikat Borneo Utara British adalah hasil pertanian. Okey, kita tengok sekarang bagaimanakah hasil pertanian dijalankan di Sabah di bawah pentadbiran syarikat Borneo Utara British. Satu, mengusahakan tanaman baru iaitu getah dan tembakau. Getah dan tembakau. Kenapa getah? Sebab permintaan tinggi dalam perindustrian di mana? Di Eropah. Dan juga tembakau juga digunakan dalam curut. Okey, tengok sekarang satu persatu, iaitu kenapa kegiatan ekonomi sangat sesuai di Sabah? Kerana tanah luas dan subur. Tanah luas dan subur. Subur kenapa? Kerana suhunya sejuk. Macam Cameron Highland kadang-kadang suhunya subur, sejuk dan sebagainya. Jadi sesuai untuk semua jenis penanaman. Satu, kita tengok tembakau. Okey, tembakau, mutu tembakau Sabah diiktiraf terbaik di dunia. Okey, iaitu pada masa itu, dan juga pasaran tinggi di Belanda serta Amerika Syarikat, dan juga dalam pengeluaran ataupun penanaman tembakau ini mengecualikan cukai ekspor kepada peladang tembakau ataupun ladang tembakau. Jadi ini satu peranan untuk menggalakkan penanaman atau meluaskan atau mengekspor lebih banyak tembakau. Jadi tanaman tembakau diusahakan di mana? Di Pulau Bangi, Teluk Marudu, Lahad Datu, Tawau dan Sandakan. Dan apakah kegunaan daun tembakau adalah untuk menghasilkan curut? Untuk menghasilkan curut. Jadi curut adalah salah satu permintaan tinggi di mana saja di dunia. Saya rasa pada masa itu, saya rasa kalau zaman perindustrian ini di Eropah dan di Amerika Syarikat. Jadi ini satu pulangan kewangan baik untuk syarikat Borneo Utara British. Dan juga getah. Getah juga salah satu permintaan di pasaran Eropah. Jadi landasan kereta api dibuka dan dibina untuk meningkatkan pembukaan lebih banyak ladang getah di Beaufort, Jesselton dan Tenoma. Jadi intensif 4% dividen, intensif 4% dividen kepada pengusaha getah. Pengusaha diberi pengecualian ekspor, pengecualian cukai ekspor selama 50 tahun, dan kilang memproses getah dibina di Sabah, di Sabah. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa getah adalah kerana permintaan tinggi, dan juga landasan kereta api dibina 4% dividen kepada pengusaha sawah, pengusaha getah. Bukan sawah, getah. Okey, jadi pengusaha diberi pengecualian cukai ekspor untuk berapa tahun? 50 tahun. Dan juga kilang memproses getah dibina di Sabah. Dan siapakah pekerja-pekerjanya? Kalau Semenanjung Tanah Melayu adalah daripada selatan India. Kalau di Sabah pekerja-pekerja ladang adalah daripada China dan Jawa, bekerja di ladang getah. Okey, dan satu lagi yang penting juga dalam pembaruan ekonomi di bawah pentadbiran syarikat Borneo Utara British adalah, boleh saudara tolong saya, apakah dalam kategori hasil pertanian, satu, kita telah pun tahu tentang tembakau, getah, dan tengok sekarang pembalakan di Sabah. Okey,
sumber kayu balak jenis yang terbaik. Jenis? Boleh student beritahu saya, student daripada Melaka beritahu saya, semasa pemerintahan Syarikat Borneo Utara British, dalam pembalakan kayu jenis apakah yang diambil di hutan? Okey, jenis kayu terbaik adalah jenis, beritahu satu, betul, iaitu seraya, ramin, kapur, belian dan meranti, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 jenis kayu yang baik, yang baik seperti seraya, ramin, kapur, belian dan meranti. Okey, pembalakan dijalankan di kawasan mana? Okey, betul, satu di Sandakan, satu lagi di Lahad Datu dan satu lagi di Tawau. Okey, buruh pekerja pembalakan diambil daripada negeri atau negara Indonesia dan Filipina dibawa masuk dalam sektor pembalakan, dan juga hasil balak dieksport ke mana? 1, China, 2, Singapura, 3, Britain dan Australia melalui pelabuhan Sandakan. Jadi pelabuhan Sandakan digunakan untuk mengeksport kayu balak ke negara China, Singapura, Britain dan Australia, dan kayu ataupun kilang untuk memproses kayu juga di Sandakan. Jadi Sandakan adalah tempat pusat penerima dan memproses atau menyiapkan balak-balak yang telah dibersihkan sebagainya dan dihanyutkan ataupun dinaikkan dalam kapal dan dieksport ke China, Singapura, Britain, Australia melalui Sandakan. Okey, satu lagi adalah apa dia tu? Student beritahu saya. Satu, pembalakan kita sudah tahu, kita sudah baca, dan juga hasil pertanian. Hasil pertanian, lepas itu pembalakan. Satu lagi, student daripada Negeri Sembilan beritahu saya. Yes, perlombongan. Perlombongan. Okey, perlombongan menggalakkan kemasukan pelabur asing. Jadi hal ini telah menggiatkan atau mengaktifkan proses atau usaha melombong seperti galian emas, arang batu dan mangan. Emas diusahakan oleh orang Cina pada tahun 1886 di Sungai Segama, Sabah. Dan kita tengok sekarang arang batu. Okey, arang batu adalah salah satu kegiatan perlombongan penting di Sabah. Di Lombong, di Silimpopon dan Labuan. Okey, Silimpopon adalah kawasan arang batu terbesar di Asia Tenggara. Silimpopon adalah kawasan arang batu yang terbesar di Asia Tenggara. Diusahakan oleh syarikat Kowe Harbour Coal. Okey, diusahakan oleh Kowe Harbour Coal. Okey, manggan, perlombongan manggan diusahakan di kawasan Teluk Marudu oleh syarikat British Borneo Exploration, dan dieksport ke Britain. Jadi okey, saya ulangi lagi sekali. Perubahan ekonomi di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Satu, kita telah berbincang tentang pembaharuan ekonomi, hasil tradisional. Okey, hasil tradisional seperti hasil daripada hutan dan sebagainya, hasil laut dan sebagainya, dan hasil pertanian iaitu tembakau dan getah, dan juga kegiatan perlombongan di mana siapa dan dieksport ke mana dan sebagainya. Dan perlombongan adalah perlombongan seperti emas, arang batu, manggan diusahakan oleh siapa, emas diusahakan oleh siapa, padatan bina di kawasan mana, arang batu diusahakan di mana, diusahakan oleh siapa, dan dieksport ke mana. Okey, dan juga dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok satu, perubahan ekonomi. Sekarang kita tengok perubahan sosial di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Saya ulangi lagi sekali. Sekarang kita tengok perubahan sosial di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Satu, apakah perubahan sosial yang telah berlaku ataupun telah diperbaharui semasa pemerintahan Syarikat Borneo Utara British, iaitu sistem pengangkutan. Okey, sistem pengangkutan. Landasan kereta api pertama dari Western ke Beaufort, disambung Beaufort ke Jesselton, dan dari Tenom ke Malalap. Okey, lepas itu
dalam sistem jalan raya tertumpu ataupun difokuskan di kawasan bandar. Perhentian motorkar dan bas dibina di KK atau di Kota Kinabalu. Dan dalam pengangkutan air dimajukan, iaitu dalam konsep air dan sungai, dan juga mewujudkan syarikat perkapalan straight steamship, syarikat perkapalan straight steamship dalam sistem pengangkutan. Saya ulangi lagi sekali, perubahan sosial di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. 1. Sistem pengangkutan landasan kereta api pertama dari Western ke Beaufort disambungkan Beaufort ke Jesselton dan dari Tenom ke Melalap. Membina jalan raya tertempuh di kawasan bandar. Perhentian motorkar dan bas dibina di Kota Kinabalu. Memajukan kawasan pengangkutan air dan sungai, dan syarikat perkapalan straight steamships ditubuhkan, dijalankan. Okey. Satu lagi perubahan sosial di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British adalah sistem perhubungan. Okey, apakah sistem perhubungan? Bila dengar sistem perhubungan, pada masa itu adalah telefon, pos dan telegraf, dan juga membangunkan bangunan pos dan juga stem, mengeluarkan stem di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Jadi ini adalah yang boleh senang sudah boleh ingat, iaitu sistem perhubungan, iaitu telegram, telefon dan pos, iaitu banyak bangunan iaitu di kawasan-kawasan bandar, iaitu bangunan pejabat pos dibina, dan juga mengeluarkan stem, untuk proses penghantaran dan sebagainya. Dan juga perkembangan pendidikan. Okey, di bawah perubahan sosial, pendidikan pun dijalankan. Tapi kita tengok macam bagaimanakah pendidikan dijalankan di bawah Syarikat Borneo Utara British. 1. Kurang diberi perhatian oleh pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Okey, sediakan pendidikan rendah kerana kekurangan wang, dan anggap bidang pendidikan tidak menguntungkan Syarikat Borneo Utara British. Jadi, murid mendaftar di sekolah Melayu, di sekolah Mubalik dan sekolah Cina. Okey, saya ulangi lagi sekali. Dalam perkembangan pendidikan, iaitu dalam perubahan sosial di bawah Syarikat Borneo Utara British, iaitu dalam pendidikan kurang diberi perhatian iaitu oleh Syarikat Borneo Utara British kerana pendidikan rendah kerana kekurangan wang, dan anggap bidang pendidikan tidak menguntungkan Syarikat Borneo Utara British. Jadi wujudlah sekolah-sekolah seperti sekolah wujud juga, iaitu di sekolah Melayu, sekolah Mubalik dan sekolah Cina. Sekolah Mubalik atau yang dijalankan oleh siapa? Oleh para Mubalik. Mubalik Kristian dibina di sekolah-sekolah. Mubalik Kristian dibina sekolah. Mubalik Kristian bina sekolah. Jadi para pendakwa agama Kristian dipanggil Mubalik Kristian, bina sekolah dan sebarkan Kristian. Sekolah pertama oleh Mubalik Roman Catholic disandarkan, dinamakan Institute Byron, dan sekolah Saint Mary ditubuhkan di Sandakan. Jadi kita tahu bahawa Syarikat Borneo Utara British sediakan pendidikan rendah kerana kekurangan wang, dan anggap pendidikan tidak menguntungkan. Jadi dalam hal ini, sekolah Mubalik dijalankan ataupun diberikan kelonggaran kepada para Mubalik kerana mereka tidak mau terlibat. Jadi Syarikat Borneo Utara British tidak mau menggunakan wang mereka dalam pendidikan. Jadi mereka kata, okey, para Mubalik, okey, anda ingin bina sekolah, okey, jadi anda boleh jalankan dan anda boleh sebarkan agama Kristian. Jadi hal ini telah diambil alih oleh para Mubalik. Jadi mereka menggunakan duit mereka atau persatuan mereka untuk membina sekolah berbentuk agama, sekolah berbentuk sistem Mubalik Katolik dan sebarkan Kristian. Jadi sekolah pertama ialah dibina oleh Mubalik Roman Catholic di Sandakan, dinamakan Institute Byron, dan Saint Mary, sekolah Saint Mary ditubuhkan di Sandakan. Okey, jabatan pelajaran juga dijalankan, iaitu menguruskan sekolah-sekolah di Sabah. Okey, wujudlah sebuah sekolah penting, iaitu sekolah latihan. Sekolah latihan
bagi anak-anak ketua anak negeri dibina di Sabah dan di Jesselton. Saya ulangi, sekolah latihan untuk atau bagi anak-anak ketua anak negeri dibina di Sabah dan di Jesselton. Tujuan pembinaan sekolah ataupun sekolah latihan ialah melatih pelajarnya menjadi pegawai pentadbiran peringkat rendah. Bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Kurikulum 3M iaitu membaca, menulis, mengira dijalankan. Jawatan khas untuk lulusan sekolah ialah Ranger, Kerani dan Ketua Anak Negeri, Ketua Anak Negeri. Sekolah Melayu pertama di mana? Di Kota Belud. Sekolah Cina dibina oleh Persatuan-Persatuan Cina ataupun penduduk Cina, berorientasikan pendidikan negeri Cina atau negara Cina. Sekolah Bumiputera pertama juga dibina iaitu Sekolah Bumiputera Keningau. Sekolah Bumiputera Keningau. Okey. Jadi dalam perkembangan pendidikan, syarikat Borneo Utara kurang memberi perhatian. Jadi mereka kata kita tidak mahu mengeluarkan wang yang banyak kerana tidak menguntungkan. Tetapi dan juga oleh itu sekolah mubalik dibina dan juga sekolah latihan dibina untuk penting-penting saja, mereka benarkan, dan juga sekolah Cina. Okey, dalam perkhidmatan kesihatan, okey, salah satu poin adalah perkhidmatan kesihatan. Hospital di bandar besar, di luar bandar disediakan pusat kesihatan. Loji air di Kota Kinabalu atau KK iaitu membekalkan air bersih. Jadi ini adalah dalam konteks kesihatan. Satu, hospital dibina di bandar besar. Di kawasan daerah ataupun di luar bandar disediakan pusat kesihatan. Loji air di Kota Kinabalu iaitu membekalkan air bersih. Dalam perkembangan bandar, poin satu lagi adalah perkembangan bandar. Bandar Sandakan diasaskan oleh siapa? Student dari Terengganu bagi tahu saya, diasaskan oleh William Pryor pada tahun 1879. Nama Elopura bermaksud bandar yang cantik. Bandar yang cantik iaitu pusat pentadbiran, pelabuhan dan pusat pembalakan. Pusat pembalakan dijadikan pusat pentadbiran, mengambil tempat bandar Kudat. Jadi dalam konteks perkembangan bandar, Bandar Sandakan diasaskan oleh William Pryor pada tahun 1879. Nama Elopura bermaksud bandar yang cantik. Pusat pentadbiran iaitu Sandakan adalah sebagai pusat pentadbiran, pelabuhan dan pusat pembalakan. Sebelumnya kita sudah tahu iaitu dalam pembalakan. Okey, dijadikan pusat pentadbiran tetapi dia mengambil tempat bandar Kudat. Jadi dulunya Kudat, sekarang Sandakan. Okey, bandar Kudat pusat pentadbiran yang pertama. Okey, kalau bandar Kudat pusat pentadbiran yang pertama, soalan mesti keluar dalam objektif. Okey, bandar pertama dalam sistem pentadbiran atau dalam perkembangan bandar semasa pemerintahan Syarikat Borneo Utara British adalah Bandar Kudat. Bandar Kudat iaitu walau bagaimanapun Bandar Kudat gagal menarik ramai penduduk dan pedagang kerana keadaan geografinya tidak sesuai. Jadi Syarikat Borneo Utara British memindahkan pusat pentadbirannya ke Sandakan pada tahun 1884. Jadi satu Sandakan sekarang Kudat, dan lagi satu adalah Bandar Jesselton. Okey. Namanya cantik, tapi kita perlu tahu bagaimanakah nama ini lahir. Contoh, okey, jadi nama asalnya Jesseltown, diambil alih sempena nama Charles Jessel, orang yang membuka ataupun orang Mat Saleh, orang putih yang membuka bandar ini. Okey, jadi nama Jesseltown digunakan untuk beberapa tahun sebelum disingkatkan kepada Jesselton. Okey, sebelumnya Jesseltown, lepas tu disingkatkan kepada Jesselton. Dikenali, okey, walau bagaimanapun Jesselton atau nama asalnya juga dikenali dengan nama api-api, singgah mata dan dia suka. Okey, dia suka. Dan Jesselton adalah pusat perdagangan dan pelabuhan yang penting semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Tetapi
nama Jesselton ditukar kepada Kota Kinabalu. Yes, sekarang ini adalah KK ataupun Kota Kinabalu. Selamat datang ke Sabah, bah. Selamat datang ke Kota Kinabalu, bah. Jadi Kota Kinabalu dulu adalah Jesselton, dan kenapakah bagaimana wujudnya Jesselton, asalnya Jesseltown, sempena nama Charles Jessel, orang yang membuka bandar ini, dan Jesseltown ini disingkatkan kepada Jesselton. Dan sebelum itu Jesselton juga dipanggil, orang-orang memanggil api-api, singgah mata, dan dia suka. Dan Jesselton adalah sebagai pusat perdagangan pelabuhan yang penting hari ini juga sebagai ibu negeri Sabah. Dan akhirnya Jesselton ditukar kepada Kota Kinabalu. Okey. Sekarang kita tengok pasukan polis. Pasukan polis. Kontijen polis tempatan ditubuhkan. Okey. Kontijen polis tempatan ditubuhkan. Skuad terbang untuk menjamin keselamatan. Skuad dianggotai oleh siapa? Oleh pegawai polis tempatan. Okey, pegawai polis tempatan. Dan kemudahan-kemudahan lain, contohnya adalah akhbar The North Borneo Herald, akhbar pertama, dan juga menara jam Jesselton dibina. Okey, kita pun dah complete dah bab 5 tingkatan 2 sejarah, iaitu kekayaan ekonomi Sabah menarik minat Syarikat Borneo Utara British atau SBUB. Saya rasa student dah cukup faham apa yang kita belajar hari ini. Walau bagaimanapun, kita sekali imbas. Marilah kita sekali imbas, tengok satu persatu. Okey, pada permulaannya kita pun telah berbincang tentang penyerahan wilayah Syarikat Borneo Utara British kepada, saya ulangi lagi sekali. Penyerahan wilayah Sabah kepada Syarikat Borneo Utara. Saya cuba periksa tengok adakah sudah betul-betul fokus apa yang kita belajar. Okey, dengar betul-betul. Penyerahan wilayah Sabah kepada Syarikat Borneo Utara. Berapa poin? Okey, negeri Sabah di bawah Kesultanan Brunei dan Sulu. Apakah cerita di sebalik masalah ini, di sebalik penyerahan ini, dan juga pengaruh pedagang barat sebelum kedatangan Syarikat Borneo Utara British, dan yang mana telah menyebabkan penubuhan Syarikat Borneo Utara British. Okey, selepas itu wujudlah syarat pemberian piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad, iaitu berapa syarat? 5 syarat. 5 syarat. Jadi student mesti fokuskan soalan-soalan, fokuskan topik tajuk ini, iaitu penyerahan wilayah Sabah kepada Syarikat Borneo. Saya rasa boleh keluar dalam soalan-soalan struktur, dan juga sekarang kita tengok sistem pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Apa yang kita belajar? 1, sistem pentadbiran Gabenor diketuai oleh siapa, apakah tugasnya, dan siapakah penasihatnya, dan juga apakah jabatan-jabatan yang ada dalam sistem pentadbiran Gabenor. Lepas itu kita tengok organisasi pentadbiran Syarikat Borneo Utara British, iaitu satunya adalah lembaga pengarah, kedua adalah Gabenor, 3 adalah ketua jabatan, dan keempat adalah residen, dan 5 adalah pegawai daerah, dan 6 adalah ketua anak negeri, dan lastnya apa dia? Yes, ketua kampung. Apakah tugas ketua kampung? Mengurus hal ehwal kampung dan menjaga keamanan, membantu memajukan pedagang, melaporkan kepada pegawai daerah tentang kes kecurian, wabak penyakit, dan menjaga keselamatan kampung. Okey. Lepas itu kita bincang tentang sistem residensi, bagaimana residen dijalankan, kenapakah residen dijalankan sebagai 10 akhirnya jadikan kepada 10, kenapa, dan juga diketuai oleh siapa? Pegawai daerah dari Eropah, dan penolongnya atau timbalannya ketua pengairah diperkenalkan disandang kepada penolong tempatan. Kenapakah diberikan kepada penolong tempatan? Okey. Anda boleh rewind balik video saya. Okey, lepas itu penglibatan anak tempatan dalam pentadbiran, siapa yang terlibat, dan seperti OKK, siapa tu OKK, dan siapakah Haji Muhammad Arsyad, siapa dia? Okey. Lepas itu di kampung, okey, apa yang digelar? Okey, lepas itu penglibatan peribumi dalam pentadbiran di peringkat daerah dan kampung kerana memahami adat-adat budaya masyarakat tempatan. Dan juga kenapakah penglibatan anak tempat dalam pentadbiran? Kerana
Syarikat Borneo Utara British tidak mampu mengaji atau tidak mampu memberi gaji kepada pegawai Eropah kerana masalah kewangan. Okey, lepas itu wujudlah sistem kehakiman. Bagaimanakah sistem kehakiman di Sabah? Walaupun sistem British, tapi mereka menggunakan undang-undang barat dan undang-undang tempatan, okey, iaitu Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Anak Negeri. Mahkamah Magistrate diketuai oleh Ketua Anak Negeri dan Mahkamah Magistrate mengendalikan kes-kes seperti pembunuhan, penculikan, rompakan dihakimi oleh pegawai daerah. Sudah boleh konsentrate topik ini. Okey, dan juga Mahkamah Anak Negeri dan bangunan mahkamah dibina di Jesselton ataupun di Kota Kinabalu sekarang ini. Okey, lepas itu wujudlah perubahan ekonomi. Okey, apakah perubahan ekonomi di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British, iaitu pembaharan ekonomi daripada mana? Daripada pertanian, pembalakan, perlombongan dan hasil tradisional. Okey, mereka juga mengeluarkan mata wang pertama. Okey, jadi dalam hasil tradisional, apakah hasil-hasil yang dijalankan? Contoh, yes, seperti burung sagu. Burung sagu. Bukan burung sagu. Saya kadang-kadang terlampau banyak baca. Jadi saya pun seronok dalam buat video seperti buat rakaman ni, sehingga saya pun kelang kabut. Bukan burung sagu, seperti sarang burung. Mungkin ada burung sagu di Sabah, saya tidak tahu. Jadi secara otomatis saya pun beritahu lah. Okey, sebenarnya sarang burung, sagu, rotan, pokok lanut, trepang dan sirip ikan hiu adalah menyumbang kewangan kepada Syarikat Borneo Utara British. Dan juga contoh sarang burung ekspor tradisional, okey, rotan, pokok lanut, pokok sagu, rumbiah dan hasil laut, dan juga masalah dalam tradisional dan juga hasil pertanian. Okey, apakah hasil pertanian seperti getah dan tembakau? Okey, bagaimanakah mutu tembakau, kenapa, siapa yang dihasilkan, kenapa dihasilkan, diekspor ke mana, dan juga getah di mana dihasilkan, dan juga berapa persen, berapa dividen, berapa ratus dividen diberikan, dan berapa pengecualian cukai ekspor dalam berapa tahun, dan juga ekspor ataupun proses getah, kilang proses getah di mana dan juga siapakah buruh yang bekerja di ladang getah. Okey, dalam kegiatan pembalakan, okey, apakah jenis-jenis kayu, berapa jenis kayu, okey, di mana lokasi pembalakan, siapakah pekerjanya, diekspor ke mana, dan juga prosesnya di mana. Okey, lepas itu kegiatan perlombongan, apakah pelamburan, siapakah pelaburnya, apakah jenis-jenis galian dan diusahakan oleh siapa. Contoh, kalau emas diusahakan oleh siapa, Paratan Bina di lokasi mana, arang batu di mana. Contoh, dan juga arang batu iaitu kawasan okeylah, Silom Pompon. Silim Pompon adalah kawasan arang batu terbesar di Asia Tenggara, diusahakan oleh siapa? Okey, manggan diusahakan di kawasan mana, oleh siapa dan diekspor ke mana? Okey, dalam perubahan sosial di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British, iaitu sistem pengangkutannya di mana, contohnya landasan kereta pertama di mana, okey, lepas itu disambungkan ke mana, lepas itu pembinaan jalan raya tertumpu di kawasan mana, lepas itu motorkar dan juga bas dibina di mana, di Kota Kinabalu, dan memajukan pertanian, of course lah kan, sungai dan laut adalah salah satu pengangkutan yang paling lama dan utama di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Jadi sungai dan air adalah satu sistem pengangkutan yang amat penting. Dan juga wujudlah sistem perkapalan street steamship. Okey, dalam sistem perhubungan, contoh apa dia boleh beritahu saya? Okey, betul, iaitu telegraf, telefon dan pos. Bangunan pos dibina dan juga mengeluarkan stem. Okey, dalam pendidikan, Syarikat Borneo Utara kurang memberi pendidikan dalam pendidikan, tetapi mereka tetap sediakan pendidikan sekolah rendah kerana untuk peringkat atas mereka tidak mampu. Jadi bagi mereka tidak menguntungkan. Jadi sekolah Mubalik dibina, sekolah latihan dan juga sekolah Melayu dan sekolah Cina dan sekolah Habibie Putra. Okey, jadi dalam perkhidmatan kesihatan, hospital dibina, okey, di luar bandar, okey, loji air dibuat di Kota Kinabalu. Okey, dalam perkembangan bandar, student boleh konsentrate dalam soalan struktur. Okey, contoh Bandar Sandakan, siapa yang diasaskan, apakah proses, apakah perkembangannya, dan juga Bandar Kudat.
Okey, lepas itu Bandar Jesselton. Lepas itu kita tahu tentang pasukan polis, iaitu kontingen polis ditubuhkan. Skuad terbang. Skuad terbang tu sudah boleh consider mesti keluar dalam objektif. Dan juga skuad dianggotai oleh pegawai polis tempatan. Dan kemudahan lain akhirnya, kemudahan lain dalam bab ini iaitu akhbar The North Borneo Herald, akhbar pertama, dan juga Menara Jam Jesselton dibina. Sekian dulu kelas tuition sejarah tingkatan 2 bab 5 hari ini. Untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar sejarah tingkatan 2 bab 5, kita sudah bincang bersama, dan bab yang pertama iaitu bab yang sama ini akan saya terbitkan sebanyak 7 video dalam setahun, iaitu 7 video yang lain-lain tetapi bab yang sama dalam setahun dengan versi-versi yang berlainan, termasuk poin-poin baru yang dikemaskan atau latest updated points bersama tips-tips peperiksaan yang berlainan. Jadi saya tidak stop dengan satu bab ini sahaja. Okey, contohnya pada video akan datang akan saya muat naik sejarah tingkatan 2, sejarah tingkatan 2 bab 5 dalam kurungan 5.2. Contoh, okey, katakan ini adalah 5.1. Kalau sejarah tingkatan 2 bab 5 5.1 adalah hari ini, jadi akan datang bila-bila masa, jadi anda perlu subscribe akan datang 5.2 bab yang sama, 5.2, 5.3 sampai 5.7 dengan tips-tips peperiksaan, cara-cara menjawab soalan-soalan ramalan yang berlainan dan sentiasa kita akan update dengan poin-poin baru dan cara-cara pembelajaran yang baru. Jadi dalam hal ini, saya minta semua pelajar yang tengok video saya rasa ribu-ribu student yang tengok menonton video saya. Jadi anda boleh berhubung dengan saya untuk mendapatkan kelas tuition terbaru, atau senang, just subscribe di YouTube. Email anda telah pun menunjukkan video terbaru. Jangan lupa klik email itu, terus anda boleh download dalam bentuk HD, menonton di rumah anda. Jadi tajuk-tajuk penting hari ini saya saya berikan. Okey, jadi secara am untuk menanam minat dalam sejarah atau mengingati poin-poin penting dalam pembelajaran sejarah, pelajar-pelajar perlu faham konsep apa, iaitu peristiwa sejarah, siapa tokoh dalam sejarah, di mana saya ulangi, bila pertarian dalam sejarah, di mana lokasi atau tempat kejadian, mengapa, penyebaban dalam sejarah, bagaimana kronologi dalam sejarah. Mudah saja untuk belajar sejarah jika pelajar-pelajar betul-betul rajin dalam mengulang kaji. Dan saya tahu anda semua akan mendapat A+, confirm dalam sejarah jika anda semua, pelajar semua mengikuti nota-nota penting yang kita belajar bersama Cikgu Kumar. Jika pelajar ada sebarang soalan, idea, pandangan, nasihat atau masalah dalam belajar sejarah yang pelajar hadapi, sila SMS, call, WhatsApp, message di Facebook. Dan di sini juga saya minta maaf jika ada silap bahasa atau kasar ketika saya mengajar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang memberi sumbangan kepada saya, khasnya ibu bapa daripada Melaka, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Johor, Kelantan. Terima kasih banyak-banyak daripada Pulau Pinang. Terima kasih daripada Sabah. Terima kasih daripada Sabah, Sarawak dan sebagainya. Sumbangan yang telah anda berikan akan menolong saya menerbitkan lebih banyak kelas tuition sejarah dalam semua tingkatan. Jadi wang yang anda berikan ataupun sumbangan yang anda berikan, saya guna balik untuk menerbitkan beratus-ratus video untuk pelajar, untuk semua tingkatan, untuk semua sekali di Malaysia, student-student di Malaysia. Dan juga di sini saya ucap terima kasih kepada pelajar-pelajar yang memberi hadiah. Contohlah, okey, saya membuat video percuma apabila mereka lulus dalam peperiksaan, memudahkan mereka untuk belajar di rumah. Mereka kata, okey, I give you a present, small present. Mereka bagi hadiah, berbagai hadiah je. Dan saya ucap terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan hadiah. Dan
cenderamata dan sebagainya. Okey, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada semua jemputan, jemputan perkahwinan, hari jadi, keramaian sebagainya, kerana tuition percuma yang saya berikan ini memudahkan mereka. Jadi untuk mengucapkan terima kasih, mereka jemput saya lah hadir ke pelbagai-bagai aktiviti perkahwinan dan sebagainya. Dan baru-baru ni saya pun telah pun hadir perkahwinan, saya rasa perkahwinan masyarakat Cina di Pulau Pinang di George. Saya rasa student daripada Georgetown, Pulau Pinang Georgetown, student masyarakat Cina, perkahwinan orang Cina, sangat menarik, sangat best sekali saya hadiri perkahwinan itu, sangat best, dan saya really enjoy dalam majlis itu. Dan juga saya dengan pelajar, ada beberapa pelajar pun berbincang sejarah dalam perkahwinan itu. Jadi saya ucapkan thank you dan arigatou gozaimasu dalam bahasa Jepun. Okey, kita akan sambung minggu depan dengan sejarah tingkatan 2 bab 6. Bye from now, Cikgu Kumar, dan saya akan terus buat jaga. Bye.